bicarakan pada pagi ini sambungan daripada kuliah kita yang lalu, di mana topik kita berkaitan dengan kesempurnaan Islam sebagai suatu agama. Di mana dalam kelas-kelas yang lalu kita membicarakan tentang iman, Islam dan ihsan. Di mana kita telah pun menyebutkan tentang pengertian iman, dan iman itu dipelajari dalam ilmu tauhid, dan ilmu tauhid itu ialah ilmu yang membicarakan tentang pemikiran manusia. Manakala yang kedua kita bicarakan tentang ilmu tentang Islam, yang ini berkaitan dengan amalan manusia, di mana amalan manusia ini dibicarakan dalam ilmu fiqh, perbuatan manusia, sembahyangnya, puasanya, muamalatnya, munakahatnya, jenayatnya dan keseluruhan yang berkaitan dengan amalan dipelajari dalam ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini selari dengan Islam itu sendiri yang menumpukan kepada aspek zahir dalam perbuatan manusia. Manakala yang ketiga kita bicarakan tentang ilmu tasawuf, ialah ilmu yang berkaitan dengan hati manusia, yang menyentuh tentang perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik dan akhlak yang perlu dijauhi, yang disebut sebagai mazmumah, sifat-sifat mazmumah. Dan tiga-tiga perkara ini membentuk teras dalam agama kita Islam, di mana Islam ada yang berkaitan dengan berfikir, kepercayaan, keyakinan, dan keyakinan itu seharusnya betul. Kefahaman itu seharusnya kefahaman yang betul, bukan salah faham, dan bukan juga bila disebut kepercayaan ini tentang tauhid sahaja, bukan berkaitan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, tetapi bagaimana cara dia memahami Islam itu sendiri. Sebab memang betul dia belajar tentang Tuhan, tapi contohnya dia tak nak semayang. Contohnya dia tak nak terikut dengan hukum Islam. Aku nak semayang, semayang. Aku tak nak semayang, aku ikut suka pula, dia kata. Yang ini liberal. Dan ini dalam perbincangan ulama dulu, dalam ilmu tauhid, mungkin tidak dibicarakan dengan begitu banyak dalam ilmu tauhid kita. Tetapi dia adalah suatu yang sangat penting dalam konteks masa pada hari ini, kerana kecenderungan penyelewengan itu tidak lagi berlaku tentang konsep Tuhan. Kuranglah berlaku pada konsep Tuhan. Dia kata Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan itu ada rupa. Berlaku tapi taklah banyak. Yang banyak sekarang ialah orang tak nak kepada agama. Orang tak nak ikut hukum Islam. Ini yang paling banyak lah. Dan itu yang kita akan cuba tekankan dalam kuliah, sepanjang kuliah kita pada sepanjang siri-siri ini. Kemudian kita ada Islam. Islam ni membentuk amalan, perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan manusia, tingkah laku, benda yang dia kena buat, ini dibicarakan dalam Islam, dalam perundangan Islam. Ketiga-tiga perkara ini Alhamdulillah. Ketiga-tiga perkara ni membentuk agama kita. Dan sebab itu kita melihat agama kita merupakan agama yang lengkap. Kita meyakini dan kita kena faham. Dan kena yakin Islam agama yang lengkap. Maksud lengkap di sini ialah setiap satu daripada gerak-geri kita terikat dengan agama. Nak makan ada agama, nak ekonomi ada agama, nak politik ada agama, nak berniaga ada agama, nak berkahwin ada agama, nak bekerja ada agama. Semua ini yang disebut sebagai kesempurnaan dan kesyumulan Islam.
Oleh kerana kita meyakini Islam agama yang baik, Islam agama yang hebat, Islam agama yang suci dan terbaik, bukan sekadar apa nama ni, terbaik dan baik. Dengan erti kata lain, agama lain Tuhan tak terima. Kalau kita melihat agama kita orang abaikan, orang tak ikut agama kita, peraturan-peraturan dalam agama kita orang tak ikut, so kita perlu bertindak dan berbuat sesuatu. Kerana Islam agama yang baik. Kalau orang tak ikut agama Islam, kalau ekonomi tak ikut cara Islam, kalau cara berpolitik tak ikut cara Islam, kalau semua tak ikut cara Islam, dan tentunya perkara ini akan menghura-harakan dan juga tidak membawa kebaikan kepada agama. Sebab itu perkara ini perlu untuk dipahami dan kita bergerak, dan apa yang tuan-tuan usahakan ni sebagai salah satu daripada usaha untuk nak memberikan kesedaran kepada Islam dalam masyarakat. Kita dah bicarakan dulu tentang maqasid Islam, tentang maqasid Islam. Sekejap. Okey. Itu secara umum apa yang saya sebutkan tentang Islam tadi. Tentang adanya Islam, adanya iman dan adanya ihsan. Bila kita lihat dalam sudut proses pula, nak menjadikan adanya Islam, iman dan ihsan ini, semuanya diambil daripada nas, Quran dan hadis. Semua sumber daripada tiga-tiga perkara tadi, Islam, ihsan, apa semua tu, dia ambil daripada Quran dan hadis Nabi. Dan begitu juga diambil daripada sumber-sumber yang lain seperti qiyas, seperti ijma', adalah beberapa sumber-sumber lagi. Tetapi yang berutamanya daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis inilah lahirnya yang disebut hukum. Minta diri dulu. Di mana hukum ini ialah set yang hukum yang dikeluarkan daripada Quran, daripada hadis. Hukum ni bererti apa yang terdapat dalam Quran, hadis tu ulama telah pun keluarkan dia punya kesimpulan dia. Kesimpulan satu dikeluarkan. Ini panggil hukum. Hukum ni ialah perkara yang kita ataupun ulama telah keluarkan kesimpulan-kesimpulan itu. Yang pertama kesimpulannya ialah kita mesti semayang, wajib semayang. Semayang pula ada 5 waktu. Nak semayang mesti ada air semayang. Air semayang ni mesti buat cara begini. Cara ni yang membatalkan semayang. Cara ini makruh semayang. Cara ini sangat digalakkan. Semua undang-undang, semua ni dipanggil dengan hukum. Yakni apa kesimpulan-kesimpulan yang dikeluarkan daripada Quran dan hadis tu namanya hukum. Hukum ni banyak sangat hukum. Maka klasifikasikan oleh ulama. Itu yang kita klasifikasikan ni. Klasifikasi yang besar, 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan pemikiran. Di sini, dia punya sumbernya kat sini. Macam mana boleh adanya 3 perkara ni? Yang disebut sebagai iman, Islam, ihsan tu macam mana boleh ada? Boleh ada tu disebabkan oleh diambil sumber daripada sini. Bila keluar satu banyaklah dikeluar. Maka dia jadi terlalu banyak dan dibahagikan. Pembahagian yang besar kepada 3. Kepada pemikiran, kepada amalan dan juga kepada akhlak dan tingkah laku. Semua ni, bila sebut hukum ni, inilah Islam. Ada yang tanya pada minggu sudah, inilah syariat Islam. Hukum tu ialah set-set kecil.
Bila dah besar, kan, bila dah disusun, dia jadi satu sistem. Macam kita rumah lah kan, rumah. Ada katil, ada tilam, ada meja, ada apa nama ni, ada lampu, ada tiang, ada kapet, macam-macam lah kan. Bila dah satu disusun menjadi satu sistem rumah. Rumah itulah Islam. Bila satu-satu ni keluarkanlah, maknanya katilnya, tilamnya, mejanya, kursinya, apa semua kan. Itu semua satu set kecil, satu unit kecil. Satu unit kecil ni dia dah besar banyak, dia, ini kita termasuk dalam bilik, ini kat ruang tamu, ini kat bilik air, ini dekat posh, ini dekat bahagian depan, ini kat bahagian belakang, disusun. Bila disusun, jadilah rumah tu, itulah agama Islam. Agama Islam. Kalau rumah kita ada beberapa kategori, ada ruang tamu, ada bilik, ada tempat masak, ada, itu rumah kita. Kan? Tapi dalam konteks Islam, pembahagian yang besar-besar ni 3 perkara yang besar. Yang berkaitan dengan pemikiran, yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan hubungan baik. Semua ni yang dikeluarkan daripada nas Quran dipanggil dengan hukum. Dipanggil dengan hukum. Bila sebut hukum ni, saya nak sebutkan sekali lagi dah. Saya dah sebutkan pada minggu yang lalu. Bila sebut hukum ni, ialah ketetapan daripada Tuhan. Hukum ni dah ketetapan daripada Tuhan. Itu hukum. Bila dah banyak-banyak tu jadi agama. Itulah syariat. Kadang-kadang orang keliru. Apa syariat, apa hukum, apa agama. Saya jelaskan kat sini. Mungkin dia boleh catat. Hukum ketetapan daripada Tuhan. Ketetapan ambil daripada mana? Ketetapan ambil daripada Quran dan hadis. Bila ketetapan tu banyak, maka ulama membahagikan tadilah macam saya contohkan tadi rumah. Bila dah lengkap, itu kita panggil dengan satu sistem. Oh, ni rumah. Kalau ada satu bilik dia, orang tak panggil rumah, ni panggil bilik. Kalau ada pos depan dia, kalau ada ruang tamu kat depan dia, ni orang panggil dengan dangau. Kalau itu sahaja, ataupun pondok. Tapi bila dah ada sistem, barulah panggil dengan Islam sebagai suatu agama. Itu agama. Okey, itu dipanggil dengan hukum. Dan bila sebut hukum ni, kita mesti laksanakan hukum Islam. Janganlah faham bahawa hukum Islam tu hudud sahaja. Hudud sebahagian daripada Islam, dan kita mesti memahami konteks pelaksanaan hukum ini secara menyeluruh. Hudud ia kena buat. RU 355 perlu untuk diteruskan. Yang berkaitan dengan mengukuhkan ekonomi umat Islam perlu dilaksanakan. Apa-apa yang berkaitan dengan projek mengukuhkan kedudukan umat Islam dari sudut pencapaian ekonomi, sebahagian daripada usaha Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi barangkali bila kita belajar ilmu tauhid, bila belajar ilmu fiqh, barangkali itu tidak disentuh dengan begitu banyak. Kita mungkin banyak menyentuh tentang berkaitan dengan semayang, puasa, tapi kita kena sedar faham bahawa hukum ni menyeluruh dalam semua aspek. Ketetapan daripada Tuhan itulah hukum. Ketetapan ni macam-macam. Ketetapan dalam soal ibadat, ketetapan dalam soal berumah tangga, ketetapan dalam soal pekerja, ketetapan daripada Tuhan. Ketetapan tu dipanggil dengan hukum. Melaksanakan hukum Islam, melaksanakan ketetapan Islam. Banyaklah ketetapan Islam yang kena buat. Sebab tu kerja Islam bukan kerja seorang-seorang, kerja ni kerja ramai-ramai. Okey. Kemudian yang ketiga, yang ni yang saya nak tekankan pada pagi ini. Tujuan hukum. Itu yang kita bincangkan tentang maqasid, tujuan hukum. Apa tujuan hukum? Bila Allah Ta'ala telah tetapkan agama dengan ketetapan-ketetapan yang tertentu, mesti begini, jangan begini, ada halal, ini ada haram, ini wajib, ada. Ketetapan ada 5. Ketetapan secara umumnya ada 5. Ada yang wajib, mesti kena buat. Ada yang haram, ada yang harus, ada yang sunat, ada yang makruh. Ini 5 ketetapan. Saya pun tak tulis dekat sini kan. Hukum ni ada 5. Ketetapan daripada Tuhan itu. Jadi,
bila disetkan satu sistem, kan, satu sistem rumah contohnya, apa tujuan orang buat rumah? Apa tujuan orang buat rumah? Tujuannya nak bagi kita senang, nak bagi kita rehat, nak bagi kita ketenangan, nak bagi kita hidup boleh ada keluarga, kan, ada tempat tinggal. Okay, itu tujuan hukum, tujuan rumah. Tujuan hukum, tujuan ketetapan daripada Tuhan ialah, barulah kita orang bincang ni. Bincangkan tentang maqasid ini. Apa tujuan syariah ni? Maknanya tujuan hukum Islam. Tujuan ketetapan daripada Islam. Tujuan agama Islam ialah nak jaga agama, nak jaga nyawa manusia, nak jaga akal manusia, nak jaga keturunan manusia, nak jaga harta manusia, dan semua-semua ni dinamakan dengan tujuan perundangan Islam. Islam jaga perkara ini kerana asas kehidupan manusia bila terjaga dan terpelihara 5 perkara ini. Pendek kata, 5 perkara ini dia akan menampakkan kesyumulan dan kesempurnaan Islam. Sebab adanya sumber hukum, yang kita sebutkan tadi, adanya sumber hukum nas Quran hadis, adanya ketetapan dan adanya tujuan. Dengan cara inilah baru kita boleh untuk mengaitkan Islam dengan realiti kehidupan kita pada hari ini. Sebab kita tahu apa hukum, ada apa ketetapannya, apa tujuan hukum, dan kita selaraskan hukum, tujuan dengan hukum. Barulah kita akan nampak bagaimana keindahan Islam itu sendiri. Okey. Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah dalam pemahaman ini ialah, ada mereka kata, contohlah yang selalu disebut, saya tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Kan? Selalu tak timbul benda ni. Hati saya baik, saya tak ngata orang, saya suka belanja orang makan, saya tak ada fitnah orang, saya tak kutuk-kutuk orang, hati saya baik, saya baik. Walaupun saya tidak menutup aurat. Okay. Baik ini adalah tujuan daripada perundangan Islam. Supaya kita ni hidup dalam keadaan harmoni, hidup kita dalam keadaan tidak mengganggu orang lain, hidup dalam keadaan kita dapat berbaik sangka dengan sesama Islam. Ini baik. Ini adalah tujuan daripada perundangan Islam. Hidup harmoni, bagus, baik, sesama orang Islam bagus. Kan? Tetapi ada bab aurat. Aurat ni perundangan Islam. Aurat ni hukum Islam, ketetapan Islam. Ketetapan ini kena selarilah dengan tujuan. Kita tak mahu kita laksanakan, kita kata inilah tujuan Islam, dan kita meninggalkan hukum Islam, ketetapan Islam. Contoh mudah ialah makan nasi dengan kenyang. Dengan kenyang. Nak bagi jadi kenyang, mesti makan nasi. Nak bagi jadi baik, mesti tutup aurat. Nak bagi jadi kita hidup dalam harmoni, kita mesti usahakan dakwah. Tak mahu bila disebut saya nak kenyang, saya tak mau lah. Saya nak kenyang tapi saya tak mau makan. Macam mana? Sebab aurat ini, menutup aurat ni contohnya ialah wasilah untuk jadi baik. Wasilah untuk jadi baik. Kalau nak jadi baik, tafsiran dia kena ikut Islam, tafsiran baik. Sama juga dengan tafsiran adil. Adil. Adil ni pun kena ikut tafsiran agama.
Tak boleh ikut tafsiran logik akal. Adil. Adil kepada Islam dan bukan Islam di negara ini. Kita sama ratakanlah Islam dengan agama Islam. Kan adil. Dan negara kita contohnya, kan, bab zakat. Bagi orang Islam, bagi orang bukan Islam. Kan adil. Kan, mereka pun susah juga. Boleh tak? Kita bagi zakat kepada orang bukan Islam. Kenapa bagi zakat kepada orang bukan? Kan adil. Kan dia pun susah. Kenapa nak bagi orang Islam saja? Mungkin timbul pemikiran yang sedemikian adil. Nak tafsir adil, nak tafsir baik, mesti ikut tafsiran agama. Tafsiran agama ni nak adil. Adil ni benda yang tak boleh nak buat. Baik ni macam mana baik? Baik ni nak jadi baik kena ikut hukum agama. Sebab baik contohnya, adil contohnya, itu adalah tujuan daripada Islam nak bagi kesejahteraan kepada manusia. Harmoni. Tujuan daripada agama Islam nak bagi keharmonian kepada umat Islam dan juga kepada masyarakat secara umum. Jadi sebab itu kalau orang kata kan saya tak tutup aurat, tak apa. Kan, saya ni baik. Kan, tak macam korang ni ngaji je lebih. Kan, baca Quran je banyak tapi umpat nombor 1 katanya. Kan. Tapi pak ngata orang main lagi. Ngaji. Saya ni ngaji tak tinggi. Tapi saya tak adalah buat benda-benda yang macam itu. Bunyi pun dia cakap macam itu. Perbuatan mengumpat salah. Tak kisahlah orang mengaji ke tak mengaji, mengumpat salah. Mengutuk dan sebagainya. Itu salah. Tapi baik kalau ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Saya ni buat begini, saya tak semayang tapi saya baik, mana boleh. Sebab nak jadi baik kena ikut ketetapan Tuhan. Nak jadi adil kena ikut ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan untuk mencapai keadilan? Dalam rumah tangga contohnya, lelaki menjadi ketua keluarga, perempuan menjadi yang dipimpin dalam keluarga. Ini ketetapan dalam soal keluarga. Nafkah diberi oleh suami, ditanggung oleh suami. Nafkah keluarga ditanggung oleh suami dan isteri membantu. Dan ada juga keadaan isteri yang bekerja dan suami tak bekerja. Tapi tak kisahlah. Tapi nak cerita pada asasnya ialah ketetapan dalam soal kekeluargaan itu begitu. Nak capai keharmonian, nak capai keadilan, nak capai kebaikan, mesti ikut ketetapan Tuhan. Tak boleh ikut ketetapan sendiri. Ketetapan ni, keadilan tu ketetapan ke? Keadilan itu tujuan hukum. Baik itu tujuan hukum. Keharmonian tu tujuan hukum. Ini kita tengok dia punya proses tadi. Tujuan hukum. Hukum ni tujuan hukum. Hukum apa dia? Undang-undang. Ketetapan daripada Tuhan. Yang kita laksanakan ini. Yang kita laksanakan ini. Lapar dengan makan. Kita kenyang dengan makan. Kita melaksanakan kenyang ke? Kita melaksanakan makan. Boleh tak kita laksanakan makan? Boleh tak kita laksanakan macam saya nak buat kenyang? Mana boleh? Kenyang itu adalah tujuan daripada undang-undang, ketetapan daripada makan. Nak makan, nak kenyang mesti makan. Yang kita buat bukan kenyang, yang kita buat ialah makan. Yang kita buat ni adil tak boleh nak buat. Yang kita kena buat ialah pembahagian tanggungjawab suami isteri. Undang-undang Islam dari sudut ekonomi, dari sudut undang-undang jenayah Islam. Dan itu kita boleh buat. Keadilan kita tak boleh nak buat. Keadilan nak buat mesti buat ketetapan. Keadilan dalam keluarga. Keadilan dalam masyarakat. Keadilan ini kita kena buat. Keadilan ini dibuat bukan buat adil, tapi buat prosesnya, wasilahnya. Wasilah itulah hukum. Begitu juga dengan baik. Macam mana nak jadi baik? Baik ni bukan kita boleh buat baik. Saya nak buat baik. Buat baik ni mesti ada proses benda, amalan yang kita kena buat. Amalan apa yang kita kena buat? Amalan yang kita kena buat ialah puasa, semayang, untuk aurat,
Jangan terlibat dengan riba, jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Itulah proses nak jadi baik. Ada orang yang menumpukan kepada aspek hukum dan aspek tujuan hukum, tetapi dia mengabaikan ketetapan dia pertuan. Ini adalah satu benda yang salah bila kita bincang tentang maqasid ini. Okey, jadi sebab itu bila kita bincang tentang perkara ini, dia akan menampakkan Islam itu agama yang lengkap. Kerana ada tujuan. Bila ada tujuan, membolehkan kita untuk menyelaraskan undang-undang dan juga ketetapan selepas ini bila dibuat, mestilah selari dengan tujuan. Contoh, mari kita tengok satu-satu. Mari kita tengok satu-satu. Okey. Tujuan yang pertama ialah tujuan hukum yang pertama ialah nak jaga agama. Maka kita wajib daripada semua undang-undang Islam, ketetapan Islam, sama ada disebut hukum ke, undang-undang ke, peraturan ke, syariat Islam tu benda yang sama. Benda yang sama. Kadang-kadang istilah yang berbeza. Dilihat daripada perspektif yang berbeza. Undang-undang Islam dengan hukum Islam sama je. Ketetapan juga. Undang-undang ni ketetapan. Hukum ketetapan. Cumanya bila sebut undang-undang dalam semayang, kita nampak macam pelik. Sebab dalam kitab kita tak sebut. Dalam kitab fiqh tak sebut undang-undang. Qanun tak sebut. Disebut hukum. Dalam bahasa sekarang ni undang-undang. Peraturan. Cumanya dalam konteks Malaysia lain. Undang-undang kalau digubal oleh parlimen dipanggil dengan akta. Kalau dulu dipanggil dengan ordinance. Kalau dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dipanggil dengan enactment. Kalau yang ni di bawah sikit tu dipanggil dengan peraturan, kan, panduan. Tapi sebenarnya semua itu daripada sudut asasnya, walaupun nama tu berbeza, yang digunakan untuk membezakan antara institusi-institusi ni. Kalau Malaysia, kalau parlimen dipanggil akta, tu nak nama, tapi hakikatnya semua ketetapan. Ketetapan dalam soal menjaga agama, dalam bab menjaga agama, supaya kita nak jaga agama supaya tak tercemar dan supaya tidak terpesong. Maka ditegah segala perbuatan, amalan yang boleh mencemarkan agama, macam pemujaan, khurafat, syirik, orang buat benda-benda yang contohnya lah, orang gunakan perkataan Islam dalam, orang bukan Islam guna perkataan Islam, kan? Dia guna perkataan Islam. Kalau dia nak cakap-cakap tak apa, kan? Dia duduk dekat kampung orang Islam, dia nak cakap Assalamualaikum, dia nak cakap nama Tuhan, nak cakap nama Allah, tu tak ada masalah. Tapi sekiranya sebutannya itu boleh membawa kepada salah faham dalam kalangan orang Islam. Contohnya dia bubuh nama gereja dengan nama Rumah Allah. Ini tak boleh. Ini kita kena jaga, protect agama kita. Bukan sekadar kita protect daripada melakukan pemujaan, ada orang lakukan khurafat, ada melakukan syirik. Ini kita nak jaga agama. Dan kita juga jaga agama daripada orang merosakkan imej agama. Orang hina agama, orang kutuk agama. Orang yang pandang sinis tentang agama kita, kita tak boleh senyap. Kita kena buat sesuatu. Kita ni negara di Malaysia, bukan negara kita menjadi masyarakat yang minoriti di luar-luar negara. Kita ada kuasa, orang Islam yang menjadi Perdana Menteri, yang menjadi Menteri Besar. Kita ada Sultan, orang Islam. Kalau negara kita, orang hina Islam, kita tak tahu. Kalau kita berada di mana, di China sana, itu lain cerita. Kita orang Islam di sana minoriti, ditindas, itu lain cerita. Kita perlu berbuat sesuatu.
Menjaga agama supaya jangan ada orang Islam yang murtad. Jaga agama jangan ada yang boleh mencemarkan, yang boleh mengganggu keharmonian menganut agama Islam. Ini termasuk dalam menjaga agama. Menjaga agama. Ada dulu orang sebut menjaga agama-agama. Maksud menjaga agama-agama, dia kata menjaga agama Kristian, menjaga agama Hindu, menjaga keharmonian agama. Tak ada, tuan-tuan. Kita jaga agama Islam sahaja. Menjaga kesucian agama Islam. Menjaga Islam daripada diperkotak-katikkan. Ini kita jaga agama Islam. Agama dia nak rosak, nak apa itu ikut suka dia lah. Bukan tanggungjawab kita nak jaga agama. Bukan tanggungjawab kerajaan Islam nak jaga agama mereka. Agama mereka, koranglah yang urus sendiri. Dalam konteks kita di Malaysia ini. Tapi mungkin lain dalam konteks di negara lain. Bila keadaan umat Islam yang minoriti, yang itu lain cerita. Kita perlu menjadi umat Islam yang kuat supaya kita dapat menjaga agama kita dan agama lain tu ikut mereka lah. Kita tak ambil tahu tentang urusan agama mereka. Sebab itu tak ada sekolah agama Hindu di negara kita ini. Tak ada sekolah agama Buddha. Yang ada mungkinlah mereka buat pengajian ke, mereka di dalam gereja, dalam biara mereka itu terpulang. Tapi ini kita sebut menjaga agama. Mereka nak mengamalkan agama itu terpulang. Ada dia punya hak kebebasan. Tetapi nak jaga agama, kita bukan jaga agama-agama, tetapi kita menjaga agama Islam. Menjaga Islam. Ini penting dalam tujuan daripada perundangan Islam jaga agama. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtad sebab nak jaga agama. Kita tak benarkan nama gereja dengan nama rumah Allah Ta'ala sebab kita nak jaga agama. Kita buat apa lagi? Kita kukuhkan umat Islam sebab kita nak jaga agama kita. Ini penting. Sebab orang memperkatak-katikkan Islam sebab kita tak peduli tentang Islam. So macam mana? Okey, yang kedua menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Kedudukan kedua selepas agama Islam, kita melarang membunuh diri. Tak boleh bunuh diri. Kecuali dalam peperangan pun bukan bunuh diri. Bunuh orang lain, bunuh musuh Islam sekiranya mereka menentang, sekiranya mereka berperang. Inilah konteks menjaga nyawa. Atas konteks menjaga nyawa manusia lah. Sebagai contoh dalam bidang perubatan, kita jaga nyawa manusia. Maka oleh kerana itu kita beri ubat dan menjaga merawat manusia. Kita minta mereka untuk buat pembedahan, buat apa semua ni, nak jaga nyawa manusia. Ini termasuk juga dalam COVID yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menjaga nyawa manusia dengan minta supaya dicucuk dan sebagainya, itu untuk nak menyelamatkan nyawa manusia. Jadi walaupun ada isu lah yang kata booster tak booster dan sebagainya, tapi pada prinsipnya ialah nak menjaga nyawa manusia. Tindakan kerajaan nak menjaga nyawa manusia. Jadi dia adalah selari dengan ketetapan Islam. Ketetapan Islam. Maka bila dilihat dan di zoom dengan lebih besar, apa tujuan? Apa tujuan Allah Ta'ala suruh kita semayang? Apa tujuan Allah Ta'ala suruh kita tak bunuh orang? Apa tujuan Tuhan larang kita daripada menceritakan orang? So nak jaga agama, nak jaga nyawa manusia. So apa-apa yang dilihat boleh menjaga nyawa manusia, maka itu adalah sesuatu yang disuruh oleh agama, kerana itu adalah spirit, itu adalah tujuan daripada perundangan Islam.
Jadi ini nak jaga nyawa manusia. Yang ketiga, menjaga akal manusia. Apa-apa yang boleh memabukkan manusia, yang boleh merosakkan cara berfikir manusia, termasuklah menggunakan telefon bimbit secara tak terkawal, khususnya di kalangan kanak-kanak. Ini juga boleh merosakkan akal manusia. Sebab akal kita ni, tuan-tuan, ada bila orang yang selalu ketagih dengan medsos ni, dengan media sosial, dia ada sedikit masalah yang berkaitan dengan mental. Sikit masalah. Apa masalah dia? Masalahnya dia tak fokus. Masalah dia kadang-kadang mudah dipengaruhi. Masalah dia ialah dia rasa stres dengan apa contohnya orang yang saya sebutkan tadi ialah ramai juga orang yang tertipu scam dengan orang minta duit, ditipu. Dia kata saya ni dia scammer. Dia kata dia susah, minta tolong sikit sebab petang saya ganti, esok saya ganti. Lepas tu ni lah transfer lah 1,000, 2,000, bukan sikit, banyak berlaku tentang perkara ini. Jadi sebab itu maknanya dipukau. Ni kita menjaga akal supaya kita menjadi orang yang waras dan tidak mudah untuk ditipu. Tapi kenapa ditipu? Kenapa ada orang yang ditipu juga? Kerana akalnya dipengaruhi. Sebab itu penggunaan media sosial ini perlu ada batasannya supaya kita ingin menjaga akal, fikiran dan supaya kita seimbang. Apa-apa benda yang boleh merosakkan akal fikiran, termasuklah penggunaan handphone ini, kan? Boleh merosakkan cara berfikir, perkara yang perlu diambil perhatian oleh kita mak ayah, oleh kita atuk-atuk kita, kan? Kita sebagai atuk, kalau ada sini opah dan sebagainya, perlu untuk menasihatilah, kan? Tapi nak buat macam mana budak-budak sekarang, kan? Tapi perlu mengambil satu tindakan yang sesuai supaya ini menjaga akal. Okey, dalam Islam benda ni ada dijaga dengan hukum apa? Dengan hukum sebatan kepada peminum arak. Nak tunjukkan Islam ni menjaga perkara-perkara ini. Menjaga keturunan, supaya janganlah buat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang kita kata melakukan penzinaan, kerana dia adalah melanggar prinsip dalam hukum Islam, ialah prinsip menjaga ataupun tujuan menjaga keturunan. Kenapa Islam syariatkan kahwin? Kenapa adanya hukum talak? Kenapa adanya nafkah? Kenapa adanya pendidikan anak? Semua tu nak menjaga keturunan. Apa-apa benda yang boleh mengganggu keturunan ini, tujuan daripada perundangan Islam dalam bab keturunan ini perlu untuk dielakkan. Kalau sebab tu timbul dulu orang buat klon manusia, tak boleh buat klon manusia. Kenapa tak boleh? Walaupun dari sudut sains boleh, kerana dia akan melanggar prinsip keturunan manusia. Klon binatang mungkin tak apa. Klon binatang tu tak ada masalah sebab binatang dia tak timbul isu identiti. Tapi manusia ada masalah. Ada masalah sebab dia akan timbullah soal menjaga keturunan. Dan yang kelima ialah menjaga harta. Islam merupakan agama yang menjaga soal harta tak boleh dicuri, tak boleh dirompak. Dan kena faham apa tujuan harta. Orang Islam ada harta ni kenapa? Orang Islam ada harta ni kenapa? Adakah dia perlu untuk nak menjaga? Adakah orang Islam ni menjadikan harta itu sebagai matlamat? Ada orang menjadikan harta sebagai matlamat, menjadikan kuasa sebagai matlamat. Tak boleh. Kuasa ni bukan matlamat, harta bukan matlamat. Harta wasilah kepada Tuhan. Kerana orang ada harta tapi orang tak bahagia.
Orang ada kuasa tetapi tak bahagia hidup, susah. Dia nak ketenangan dengan harta, dia nak ketenangan dengan kuasa. Bukan tak boleh kuasa, bukan tak boleh harta, tapi kena faham dia punya antara wasilah dengan tujuan. Tujuan Islam menjaga harta. Tujuan Islam ialah menjaga kekayaan. Tujuan Islam lah tu nak memastikan bahawa manusia tidak menzalimi hak orang lain. Ini ada dalam hukum Islam. Okay. Ringkasnya apa yang nak diperkatakan dalam segmen ini ialah Islam agama yang lengkap. Adanya nas, adanya ketetapan, adanya tujuan. So dengan tiga-tiga komponen ini, ada nas, ada hukum, ketetapan, dan ada ada tujuan daripada hukum tadi, Islam ni lengkap. Dan sebab itu Islam walaupun mempunyai Quran yang kecil, tetapi dia boleh untuk diaplikasikan, disesuaikan dengan semua keadaan. Ini kelebihan Islam. Sebab itu Syekh Hasan Al-Banna menyebutkan bahawa Islam sistem yang lengkap, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara, Islam adalah tanah air, Islam juga kerajaan, Islam juga adalah ummah, Islam ada kekuatan, akhlak, rahmat, keadilan, kebudayaan, undang-undang, ilmu, kehakiman, kemudahan, harta benda, everything. Islam juga mempunyai akidah yang sahih, ibadah yang sahih, akidah yang benar. Ini semua yang terkandung dalam Islam sebagai satu agama. Jadi apabila Islam sebagai satu agama, maka sekiranya ada orang yang anggap aku mati baru nak Islam, nak pencen solah baru nak semayang, tak betul. Tak betul. Nak nak kaya, dah kaya baru nak derma, salah. Derma baru jadi kaya, derma sehingga jadi kaya, bukan kaya dulu baru nak derma. Itu cara Islam. Begitu juga kita mengelakkan daripada orang faham Islam ni hanya dalam sudut-sudut yang kecil sahaja. Tuan-tuan, benda ni lama sebenarnya. Saya tak pasti saya dah sebut ke tidak. Mungkin saya dah sebut dalam kuliah yang pertama, yang kedua dulu saya sebut. Untuk nak bagi orang Islam faham tentang kesempurnaan Islam ni, tuan-tuan, bukan sekejap. Bukan sekejap. Lama masanya. Kalau dulu, dalam bab menutup aurat, pada tahun 60-an, 70-an, ustazah tahun 60-an, 70-an dulu, menutup aurat pun barangkali tak semua yang sempurna. Mana ustaz tahu? Ni mak saya bagi tahu. Ustazah dulu, dia punya tudungnya pun, kadang-kadang rambutnya pun nampak. Dia punya tudung pun nipis. Kesedaran Islam pada masa tu masih lagi lemah. Nak bagi jadi orang bertudung sekarang ni, dia punya prosesnya lama. 20 tahun, 30 tahun bagi saya. Supaya orang faham tentang kewajipan bertudung. Dulu payah, tahun 80-an susah tahun 80-an. Tak tahulah, mungkin makcik-makcik dulu-dulu hidup tahun 80-an. Nak bagi orang faham kesempurnaan Islam dalam kehidupan ni, cukup susah. Kan? Cukup susah. Nak bagi orang faham tentang konsep aurat, kan? Cukup lama masa yang diperlukan untuk tujuan berkenaan. Jadi sebab itu nak bagi jadi benda ni lama dan dia memerlukan kepada usaha yang disebut sebagai usaha dakwah. Nak bagi jadi faham tentang aurat, tentang semayang, tentang hukum hudud ni salah satu juga. Tentang hukum hudud dulu nak bagi orang sebut hudud, susah nak faham. Hudud ni, ini perjuangan parti PAS katanya. Tak, hudud ni perjuangan agama yang suruh. Tapi nak bagi orang faham tentang perkara ni bukan sekejap, lama masanya. Kan? Daripada tahun 50-an lagi sampai sekarang baru sebahagian besar daripada orang Islam faham, hudud ni rupanya tuntutan agama. Dulu bila sebut hududnya dikaitkan dengan parti PAS saja. Hudud ni PAS. Sedangkan hudud ni lah tuntutan agama. Inilah yang kita sebut tentang kesempurnaan Islam, kesyumulan Islam dalam kehidupan.
dan alhamdulillah pengamalan Islam dalam masyarakat kita semakin baik dan semakin baik, dan kita harapkan bahawa Islam ini dapat dihayati dengan sempurna. Sebab itu ada 3 perkara tadi yang saya nak gambarkan dalam pada siri ini, kan. Nanti kita masuk dalam dalam bab lain pula. Ini pengenalan Islam, supaya kita dapatkan satu gambaran Islam yang begitu luas. Saya nak sentuh sikit tentang hukum hudud. Kebetulan kita dah sebut tentang ni, kan. Hukum hudud ni dikenakan kepada orang yang sangat jahat. Yang sangat jahat. Apa yang sangat jahat ni, tuan-tuan? Kalau dia berzina sehingga sampai 4-5 orang yang boleh tengok perzinaan itu berlaku, sehingga disebut sebagai masuk disebut tali timba dalam perigi. Tali dalam perigi itu, proses macam mana perzinaan itu berlaku. Maknanya perzinaan itu bukan berlaku dalam bilik. Perzinaan itu berlaku di tengah-tengah orang. Buat jahat di tengah-tengah orang sampai ramai orang boleh tengok. Maknanya jahat sungguhlah orang tu. Potong tangan sampai mencuri sampai ramai orang boleh tengok. Maknanya dia tu memang sangat jahat lah. Sampai ramai orang boleh menengok perbuatan dia mencuri tu. Minum arak pun sama. Jadi perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan hukum hudud ini adalah perbuatan yang bila dilakukan, bila orang langgar kesalahan hudud, dia adalah sangat jahat. Perbuatan yang orang sangat jahat. Sebab dia buat, kalau zina, dia buat tengah-tengah orang. Kalau minum arak, dia secara terbuka. Ini kalau yang tak dapat dikesan dengan tadi, adalah dia panggil dengan hukum ta'zir. Tapi nak ceritanya benda yang hukum hudud ni ialah melanggar hukum, dan siapa yang melanggar yang sampai boleh disabitkan dengan hukum hudud ni, memang orang tu sangat jahat lah. Sangat jahat. Jadi kita nak risau? Tapi yang orang risau tu kenapa, tuan-tuan? Kenapa? Kerana mereka tak mahu undang-undang yang berasaskan kepada agama. That's the point. Undang-undang berasaskan kepada agama, mereka tak suka. Siapa yang tak suka? Bukan Islam. Orang musuh-musuh Islam tak suka. Siapa yang tak suka? Orang Islam yang berfahaman liberal, dia tak suka dengan perkara-perkara yang sedemikian. Ringkasnya, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita bicarakan topik kesempurnaan Islam. Saya sebutkan dalam awal tadi tentang pembahagian 3 perkara yang Islam, iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam, ihsan ni dah ketetapan. Dia ambil ketetapan daripada hukum. Hukum ambil daripada mana? Hukum ambil daripada nas Quran dan hadis. Nas Quran hadis ni membentuk ketetapan. Ketetapan ini ulama telah pun mengklasifikasikan ada 3 bahagian dengan pemikiran, iman, tauhid, amalan, Islam, fiqh. Yang berkaitan dengan baik ada tasawuf. Okay. Dan setiap ni dilihat pula tujuannya pula. Apa tujuannya? Tujuannya memang nak bawa kebahagiaan kepada manusia, kebaikan kepada manusia. Nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga akal, nak jaga keturunan, dan nak jaga harta manusia. Semua ni bila jaga, cantik dan sempurna dalam Islam. Dia sempurna Islam, maka kalau orang tak nak ikut Islam, kita akan rasa macam kenapalah kalau tak nak ikut Islam. Dan inilah menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk kita menjelaskan kebaikan Islam kepada masyarakat. Okey, terima kasih. Itu yang dapat saya kongsikan. Ada apa-apa yang nak ditanya? Okey, ini Intan Al-Jafri sebut asal hudud je potong tangan. Ini pun masalah jugalah. Kita akan anggap hudud ialah suatu undang-undang yang boleh membawa kesejahteraan kepada manusia, sebab yang bila dikenakan hudud itu ialah kepada mereka yang sangat jahat, yang sangat tak bagus lah. Yang kita kata, kalau orang kata debel katanya kan, yang sangat samsing, sebab dia buat kesalahan-kesalahan itu di tengah-tengah orang dan disaksikan oleh ramai, banyak mata yang melihat berkenaan. Okey, wallahu alam. Ada apa-apa? Ini Puan Bani, apa nama ni? Fadila Bansi.
Bani Lawazi. Jika ada soalan, silakan buka kepada Ustaz. Bani Lawazi. Puan Siti Mariam angkat tangan. Puan Siti Mariam apa sama? Boleh silakan bukakan soalan. Bani Lawazi. Malaysia yang boleh terlaksana. Pelaksanaan hudud di Malaysia ni Puan Bani Lawazi. Dia perlu kepada proses yang pertama ialah mengukuhkan mahkamah syariah. Proses yang pertama ialah mengukuhkan mahkamah syariah, sebab mahkamah syariah kita sangat rendah. Dia punya kedudukannya sangat rendah. Apa kedudukannya sangat rendah? Kuasanya sangat rendah. Kuasa mahkamah syariah kita sangat rendah. So mahkamah syariah yang paling tinggi ialah kedudukannya lebih rendah daripada mahkamah sivil yang paling rendah. So step yang perlu untuk kukuhkan ke arah pelaksanaan hudud ini ialah menaikkan mahkamah syariah. Ini proses yang dilakukan oleh ahli-ahli politik pada hari ini, kan, itu memerlukan kebijaksanaan politik, kan, untuk nak mempengaruhi ahli-ahli politik dan juga kita memberikan sokongan kepada usaha-usaha yang sedemikian. Next itu baru akan berlaku undang-undang dan sebagainya. Itu cerita yang kemudian. Cerita yang pertama ialah mengukuhkan dan mengangkat kedudukan mahkamah syariah di negara. Okey. Yang lain? Nampaknya setakat itu je Ustaz ya. Saya rasa tak ada soalan daripada Mas sendiri, dah jelas. Ada soalan ke? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Satu komen saja, Ustaz. Kan sejak kebelakangan beberapa tahun ni banyak keluar agamawan yang beraliran legal background syariah, dari syariah Islam. Kenapa Malaysia masih mengambil masa yang panjang untuk melaksanakan syariah hudud di negara? Okey, terima kasih Puan Azhar. Pelaksanaan ini, pelaksanaan disebut perundangan undang-undang jenayah Islam ini, dia ada melibatkan proses di peringkat parlimen yang mengubal undang-undang. Jadi proses untuk mengubal undang-undang ini adalah melibatkan perubahan dalam akta dan juga enactment di negeri-negeri, di mana negeri-negeri ini, undang-undang di negeri tidak boleh bersanggah dengan undang-undang yang ada di peringkat akta yang digubal di parlimen. Jadi walaupun ramai graduate dalam bidang undang-undang ataupun dalam bidang Islamic law ataupun law itu sendiri, tetapi dia bukan sekadar dari sudut ramainya ahli akademik dan juga ahli yang belajar dalam undang-undang, tapi dia juga melibatkan keputusan dalam politik, kerana dia memerlukan kepada persetujuan ahli-ahli parlimen bagi mengukuhkan. Yang pertama yang saya sebutkan soalan Puan tadi, Puan Bani Lawati tadi, ialah kita nak mengukuhkan yang disebut mahkamah syariah. Itu first step ke arah bila mahkamah syariah ni kuat, kuasanya ada, barulah boleh pergi ke step yang seterusnya. Jadi proses ni proses yang lama dan bukan overnight, kerana dia memerlukan kepada persetujuan, kita kempen, kita apa semua supaya ahli-ahli parlimen kita dipilih di kalangan mereka yang ada kecenderungan
untuk menjiwai dan melaksanakan perundangan Islam itu. Okey, Puan. Jazakallah khairan Ustaz. Okey, sama. Okey, saya rasa itu je yang saya dapat sampaikan. Bismillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang rukun iman yang wajib kita pelajari mengenai pembahagian ilmu tauhid dan juga bagi memahami agama itu secara keseluruhannya. Dan saya mewakili pihak pengusaha mohon maaf jika salah bicara daripada saya. Segala yang sebaik itu hanya dari Allah SWT. Dan dari pihak pengusaha Klub Sahabat Kita Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada para penaja dan semoga semangat kajian ini menjadi bekalan indah menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini dan teruskanlah berada dalam medan ilmu ini bersama-sama dengan saya bagi bacaan surah Ar-Rahman dan Al-Kahfi diikuti dengan bagi menutup bagi melengahkan majlis ini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan soal Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.